Salam sejahtera Madam Kota. Kami mewakili kumpulan 3 akan membentangkan mengenai laporan topik kesan media sosial terhadap jati diri belia. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan kami. Salam sejahtera, nama saya Fana Atira binti Abdul Wais dan saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Topik yang kami pilih ialah kesan media sosial terhadap jati diri belia. Sebelum kita masuk lebih mendalam ke topik ini, mari kita mendefinisikan dahulu topik ini. Media sosial boleh didefinisikan sebagai rangkaian aplikasi komunikasi dalam talian tanpa batasan dan penggunaannya adalah sangat meluas meliputi strata dunia sebagai contoh seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan juga TikTok. Seterusnya, jati diri boleh didefinisikan menurut Kamus Dewan Edisi keempat sebagai identiti atau sifat yang melambangkan kepribadian individu. Dan seterusnya, bagi terma belia itu adalah bagi mereka yang dalam lingkungan usia 15 tahun sehingga 30 tahun. Mulai 1 Januari 2026, hal ini telah diwartakan di seluruh Malaysia. Pada era globalisasi kini adalah menjadi norma kehidupan bagi para belia untuk bergiat aktif dalam penggunaan media sosial. Jadi apakah impak algoritma ini atas perkembangan cara berfikir dan bertindak seseorang belia itu? Sekiranya impaknya positif, adakah ia dapat memupuk keharmonian tuntutan konsep ke-55 rukun negara yang dapat dimartabatkan bagi melambangkan imej dan identiti negara yang mampan? Seterusnya, apabila kehadiran impak-impak negatif ini, adakah ia dapat dikawal, dikenal pasti ataupun dibendung? Dan seterusnya, apakah algoritma ini mampu mempamerkan sifat-sifat yang dipupuk oleh falsafah sejahtera yang seperti mana kita tahu falsafah sejahtera ini merangkumi kombinasi rukun negara dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi konsep rukun negara ini sendiri wujud adalah untuk menjadi asas penyatuan nasional dan bagi falsafah pendidikan kebangsaan pula FPK, ia menggariskan 10 elemen yang penting iaitu rohaniah, intelektual, fizio, psikologi, emosional, kognitif, budaya, etika, ekologi, ekonomi dan kemasyarakatan. Jadi pentingnya bahawa pihak berwajib ataupun komuniti kita sendiri ini lebih-lebih lagi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk lebih proaktif dalam penguatkuasaan undang-undang penggunaan media sosial agar ia terus menzahirkan inspirasi di kalangan belia selain penghasilan komuniti digital yang sihat dan turut berpotensi menjadi pemakin kepada pembentukan identiti diri belia yang lebih seimbang dan juga positif yang akhirnya akan turut memanfaatkan negara kita sendiri. Selamat sejahtera semua, nama saya ialah Wong Shirley. Saya akan bercakap slide ini berkenaan isu kesan media sosial terhadap jati diri. Isu kesan media sosial terhadap jati diri beliau lebih cenderung kepada falsafah praktikal berbanding falsafah teoretikal. Falsafah teoretikal hanya hakikat memutan alam seperti persoalan apa itu kebenaran. Tetapi isu ini tinggal laku nilai moral dan tindakan manusia dalam kehidupan seharian. Beliau merupakan golongan paling aktif menggunakan media sosial. Mereka terhadap kepada kandungan yang memandangkan gaya hidup mewah, kecantikan fizikal dan popularitas. Akibatnya, mereka mula membandingkan diri dengan orang lain. Ini menyebabkan penurunan penghargaan ke diri dan mereka lebih mengutamakan pengiktirafan dalam talingan berbanding nilai moral dan identiti berseberangan. Oleh itu, isu ini susah dianalisis melalui perspektif etika tanggungjawab dan kebebasan membuat pilihan. Salam sejahtera. Dalam slide ini saya akan menerangkan tentang isu media sosial itu hubungan dengan falsafah praktikal. So berdasarkan Ismail apa itu isu yang pertama ialah penggunaan media sosial yang tidak terkawal boleh menjejaskan sahasia pelajar kerana sosial media itu bukan sahaja mempengaruhi tingkah laku tetapi juga membentuk sistem nilai dan jati diri seorang. So ini boleh dikategorikan sebagai falsafah praktikal kerana ia melibatkan pertimbangan tentang nilai, tanggungjawab dan akibat daripada setiap tindakan itu. Sebagai contohnya, sebelum kita memuat naikkan sesuatu atau memberi komen di sosial media, seseorang itu perlu memikir kesan tindakannya terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Selain daripada itu, semua algoritma dekat sosial media itu juga mempengaruhi pemikiran seseorang itu. So falsafah praktikal ini merangkumi etika, falsafah politik, falsafah ekonomi, falsafah tindakan dan etika gunaan. Dalam konteks media sosial, tiga aspek yang paling berkaitan ialah etika, penangkulan praktikal dan falsafah tindakan. Etika menilai sama ada sesuatu tindakan adalah betul ataupun salah. So penangkulan praktikal membantu kita membuat keputusan berdasarkan nilai dan akibat tindakan. Manakala falsafah tindakan menekankan bahawa setiap individu bebas membuat pemilihan, tetapi perlu bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut. Apa-apa kita nak buat and then kesan itu bukan hanya untuk diri kepada tapi untuk orang lain juga. So kesimpulannya, penggunaan media sosial memerlukan pertimbangan dari segi etika, nilai dan tanggungjawab juga supaya dapat membentuk sahasia dan jati diri pelajar yang lebih positif. Sekian, terima kasih. Bahagian ini menerangkan bahawa isu kesan media sosial terhadap jati diri belia lebih sesuai dianalisis melalui falsafah praktikal berbanding falsafah teoretikal. Ini kerana isu ini melibatkan etika, penaklukan praktikal, falsafah tindakan dan kebebasan individu dalam membuat pilihan. Dalam konteks media sosial, algoritma bukan sekadar memilih kandungan untuk pengguna. Sebaliknya, algoritma mempengaruhi cara belia berfikir, membuat keputusan dan membentuk nilai serta identiti mereka. Semakin kerap seseorang terdedah kepada kandungan yang sama, semakin besar pengaruhnya terhadap cara mereka melihat diri sendiri dan masyarakat. Seterusnya,
Isu ini dapat dijelaskan melalui kaedah logik diduktif. Premis pertama menyatakan bahawa algoritma memilih kandungan berdasarkan tingkah laku pengguna. Premis kedua pula menunjukkan bahawa pendedahan berulang membentuk cara berfikir dan identiti belia. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa algoritma media sosial bukan sahaja menentukan kandungan yang dipaparkan, malah membentuk jati diri belia melalui normalisasi nilai dan gaya hidup. Hai madam, saya Ramya Sri dan saya akan meneruskan pembentangan dengan hakikat insan dari sudut psikologi. Media sosial bukan sekadar hiburan, tetapi ia membentuk cara belia berfikir dan menilai diri. Menurut laporan RTM, penggunaan berlebihan boleh mencetus kebimbangan dan kemurungan kerana otak dirangsang oleh dopamin setiap kali menerima notifikasi. Kajian UIDM pula menunjukkan bahawa perbandingan sosial di TikTok dan Instagram menyebabkan belia berasa tidak mencukupi, sekaligus menurunkan harga diri. Fenomena fear of missing out iaitu FOMO dan bully cyber menambahkan tekanan psikologi menjadikan belia lebih rapuh secara emosi. UNICEF dan Ipsos melaporkan bahawa 65% remaja Malaysia berasa tertekan untuk membina pesona digital yang sempurna yang akhirnya menjejaskan kesejahteraan mental mereka. Kesannya, potensi insan terganggu kerana belia lebih menumpukan kepada validasi luaran berbanding pembangunan dalaman seperti kreativiti, pemikiran kritis dan keseimbangan emosi. Oleh itu, literasi digital dan kesedaran diri amat penting untuk memastikan sosial media tidak menjejaskan perkembangan insan secara menyeluruh. Dari sudut metafizik, manusia bukan sekadar makhluk fizikal tetapi juga mempunyai dimensi jasmani, emosi, intelek dan rohani. Oleh itu, pembentukan jati diri seharusnya berasaskan nilai moral, tujuan hidup yang bermakna dan hubungan yang baik dengan pencipta. Bukannya bergantung kepada pengintiran fasa sementara daripada media sosial. Menurut falsafah sejahtera yang diperkenalkan, sejahteraan insan hanya dapat dicapai apabila keempat-empat aspek ini berkembang secara seimbang. Namun begitu, perkembangan media sosial telah mengubah cara ramai belia menilai diri mereka. Kajian oleh Wickenberg, Mill and Bayes menunjukkan bahawa media sosial mempengaruhi pembentukan identiti belia melalui perbandingan sosial dan maklum balas dalam talian. Akibatnya, ramai belia mengukur nilai diri berdasarkan bilangan pengikut, tanda suka dan populariti, perbandingan akhlak, nilai peribadi serta sumbangan kepada masyarakat. Dari perspektif metafizik, keadaan ini boleh menyebabkan seseorang kehilangan arah tujuan hidup kerana terlalu mengejar pengiktirafan digital. Lama-kelamaan, mereka mungkin mengabaikan pembangunan rohani, nilai moral dan hubungan dengan pencipta. Oleh itu, media sosial harus digunakan sebagai alat untuk pembangunan diri, bukannya penentu jati diri. Selaras dengan falsafah sejahtera, belia perlu mengimbangi penggunaan teknologi dengan pembangunan jasmani, emosi, intelek dan rohani agar dapat membentuk jati diri yang kukuh, beretika dan sejahtera. Selamat sejahtera, saya Iwe. Pada slide ini, saya akan menerangkan kesan media sosial terhadap jati diri belia dari perspektif epistemologi. Pertama, algoritma media sosial memaparkan kandungan mengikut minat pengguna untuk meningkatkan penglibatan. Akibatnya, belia sering melihat kandungan yang sama, sekaligus mengukurkan kepercayaan sedia ada dan mengehadkan pendedahan kepada pandangan yang berbeza. Ini juga boleh menyebabkan mereka mempercayai maklumat yang tidak tepat. Kedua, dari perspektif epistemologi, kita perlu bertanya, bagaimanakah kita mengetahui sesuatu maklumat itu benar? Menurut teori koresponden, sesuatu maklumat dianggap benar apabila ia selaras dengan realiti dan dapat disahkan melalui bukti. Oleh itu, maklumat yang kerap muncul di media sosial tidak semestinya benar. Akhir sekali, belia perlu berfikir secara kritis dengan menyemak maklumat daripada berbagai sumber yang sahih sebelum mempercayai atau berkongsi sesuatu maklumat. Dengan cara ini, mereka dapat membentuk jati diri yang berasaskan fakta dan bukti. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Angin Hui. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai kesan nilai sosial terhadap jati diri belia dari aspek ideologi. Algoritma media sosial bukan sahaja menentukan maklumat yang diterima remaja, malah turut mempengaruhi nilai, kepercayaan dan cara mereka berfikir. Apabila pengguna sering melihat kandungan yang sama, fenomena ruang gemar berlaku yang menggugurkan pandangan sedia ada dan mengehatkan pendedaan kepada perspektif lain. Media sosial juga mendedakan remaja kepada ideologi seperti materialisme, hedonisme dan individualisme yang menekankan kemewahan, populariti dan pengiktirafan sosial. Akibatnya, ada remaja yang mudah menilai diri berdasarkan jumlah pengikut dan tanda suka yang diterima. Oleh itu, remaja perlu mempunyai kesedaan ideologi dan kemahiran berfikir kritis agar dapat menilai kandungan media sosial dengan bijak serta menggegapkan jati diri yang positif. Terima kasih.
Selain itu, kesan media sosial terhadap jati diri belia boleh dilihat melalui fahaman pasca-modernisme dan relativisme. Pasca-modernisme berpendapat bahawa tiada satu kebenaran mutlak kerana setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza. Di media sosial, pengguna bebas berkongsi pendapat dan maklumat tanpa tapisan yang ketat. Keadaan ini boleh membawa kepada relativisme, iaitu kepercayaan bahawa semua pandangan dianggap sama benar walaupun tidak disokong oleh bukti yang sahih. Akibatnya, sesetengah belia menerima maklumat berdasarkan populariti atau jumlah sokongan dalam talian berbanding menilai kesahihannya secara kritis. Fenomena ini boleh mencabar nilai agama dan budaya tempatan serta menyebabkan kekeliruan identiti dalam kalangan belia. Oleh itu, pemikiran kritis dan kesedaran falsafah amat penting bagi membantu belia menilai maklumat secara rasional dan mengekalkan jati diri yang positif. Selamat petang semua, nama saya Tan Yuen Kwan. Saya akan membincangkan 4 solusi etika untuk mengurangkan kesan algoritma media sosial terhadap jati diri belia. Yang pertama, literasi digital. Belia perlu menyemak dan menilai maklumat sebelum berkongsi. Kedua, falsafah sejarah atau JW. Belia perlu mengimbang aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Contohnya, memberi tumpuan kepada pelajaran, keluarga, dan aktiviti komuniti untuk membina jati diri yang positif. Ketiga, penggunaan media sosial secara bertanggungjawab. NCMC menggalakkan penggunaan media sosial yang selamat. Oleh itu, kita perlu menyemak maklumat daripada laman web rasmi sebelum berkongsi. Akhir sekali, pemikiran dekolonisasi. Belia perlu berfikir secara bebas, tidak mudah dipengaruhi algoritma, serta menghargai budaya dan warisan Malaysia bagi mengukuhkan identiti diri. Kesimpulannya, dengan mengamalkan 4 langkah ini, belia dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan mengekalkan jati diri yang kukuh. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Khairunisa binti Abdullah. Sebagai kesimpulan, pendedahan media sosial boleh memberi impak positif maupun negatif terhadap jati diri seorang belia. Antara kesan positif media sosial terhadap belia, ia dapat membantu belia untuk mendapatkan maklumat sekaligus menambah ilmu seperti melihat berita harian di TikTok. Belia dapat mengetahui isu semasa di dalam negara dan juga di luar negara. Selain itu, belia dapat mengembangkan bakat mereka seperti menyanyi dan menari tarian tradisional sekaligus dapat memperkenalkan tarian tradisi di Malaysia. Belia juga dapat meningkatkan tahap komunikasi mereka melalui live di Instagram, Facebook, dan TikTok. Media sosial juga mampu membuka ruang dalam bidang kerjaya mereka kerana media sosial kini menjadi salah satu tempat menjana pendapatan melalui jualan secara dalam talian. Namun begitu, media sosial juga boleh memberi impak negatif terhadap belia sekiranya media sosial digunakan tanpa pengawalan. Salah satu impak negatif dari penggunaan media sosial ialah obsesi terhadap pengesahan sosial dan pengaruh budaya barat yang boleh menyebabkan depresi dalam kalangan belia. Dan yang paling menakutkan apabila belia menyebarkan maklumat palsu yang boleh menyebabkan mereka disaman ke atas penyebaran tersebut. Oleh itu, penggunaan media sosial perlu dikawal dan dimanfaatkan secara berhemah agar belia dapat meminimumkan kesan negatif dan mengoptimumkan kesan positif daripada penggunaan tersebut. Aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek sangat penting untuk keseimbangan kehidupan seseorang belia. Sekian, terima kasih.